Semua rakan-rakan wartawan. Bersama saya pada pagi ini ialah Yang Berhormat Saudari Tioni Ching, Setiausaha Publicity Kebangsaan DAP, Merangkap Ahli Parlimen Kulai. Pada pagi ini sidang media ini dipanggil susulan daripada mesyuarat Jawatankuasa Tertinggi Pusat, Jawatankuasa CEC, yang telah pun bersidang pada 12 April yang lalu pada hari Selasa bersama-sama dengan our Parti National Retreat Pemukiman DAP yang diadakan di Subang Jaya sepanjang hari. Selepas pemukiman, kita telah pun mengadakan satu mesyuarat CEC yang pertama selepas Kongres Kebangsaan pada 20 hari bulan Mac yang lalu. Jadi dalam mesyuarat tersebut, CEC telah pun membuat beberapa ketetapan dari segi pelantikan-pelantikan tambahan dan juga pembentukan jawatankuasa-jawatankuasa yang penting dalam parti. Saya telah edarkan senarai tersebut kepada semua, jadi saya hanya baca terus nama-nama tersebut. Yang pertamanya, kita masih ada 5 kekosongan untuk pelantikan ahli jawatankuasa CEC tambahan. Jadi co-option ke dalam CEC ditambah 5 lagi ahli, iaitu yang pertama Lee Chin Chen. Lee Chin Chen ialah Ketua Pembangkang DUN Negeri Pahang, Merangkap Adun Kawasan Pilut. Yang kedua, Saudara Lee Chuan Hao. Lee Chuan Hao adalah Howard Lee, iaitu mantan Ketua Pemuda DAP, Ketua DAPSI. Yang ketiga, Saudara Saniswara Netaji Ria. Ria adalah Ahli Parlimen Jelutong. Keempat, Saudara Sheikh Umar bin Bagharib Ali, mantan Adun Kawasan Palo, Johor. Dan kelima, Saudari Vivian Wong Shi. Vivian Wong adalah Ahli Parlimen Sandakan. Jadi kita telah pun memenuhi kesemua 10 pelantikan tambahan dalam CEC. 5 telah dilantik pada 20 Mac yang lalu dan 5 tambahan ini pada 12 April yang lalu telah pun dipersetujui oleh CEC. Seterusnya, CEC juga telah pun menubuhkan beberapa jawatan kuasa yang penting untuk memastikan perjalanan parti dapat dijalankan dengan sempurna. Yang pertamanya ialah jawatan kuasa pemilihan calon. In English, it's called Candidature Selection Committee, Ho Shen Ling Xuan Yuan Hui. Jawatan kuasa ini adalah satu jawatan kuasa yang sangat penting dalam parti kerana ini akan menentukan calon-calon pilihan raya untuk mewakili DAP dalam mana-mana pilihan raya umum ataupun pilihan raya negeri maupun pilihan raya kecil. Jadi ini adalah satu jawatan kuasa tetap sepanjang masa. Ada 5, seperti tradisi kita, ada 5 orang yang akan menganggotai jawatan kuasa ini, iaitu saya selaku Ketua Agung, Saudara Lim Guan Ying selaku Pengurusi Kebangsaan, Saudara Gobind Singh selaku Timbalan Pengurusi Kebangsaan, Saudara M. Kulasegaran selaku Naib Pengurusi Kebangsaan, dan Saudara Ngah Koming selaku Naib Pengurusi Kebangsaan, Merangkap Ketua Parlimen DAP. Jadi 5 orang ini akan menganggotai jawatankuasa ini dan menentukan segala hal berkenaan dengan calon-calon yang mewakili DAP. Yang ketiga, CEC juga pun menubuhkan satu jawatankuasa pengurusan ibu pejabat, Party Headquarters Management Committee, yang terdiri daripada saya, Fong Kui Lun, iaitu Bendahari Kebangsaan, Steven Sim, Setiausaha Organisasi Kebangsaan, Tioni Ching, Setiausaha Publicity Kebangsaan, dan Wong Kah Wo, Pengarah Pendidikan Politik. Jadi 5 orang ini akan bertanggungjawab dari segi pengurusan ibu pejabat kebangsaan DAP. Seterusnya, seperti dalam perlembagaan parti juga, dia perlu ditubuhkan satu jawatankuasa disiplin untuk menguruskan sebarang aduan berkenaan dengan disiplin ataupun mengendalikan apa-apa masalah
aduan daripada ahli-ahli terhadap mana-mana ahli lain ataupun pemimpin berkenaan dengan hal ehwal disiplin parti. Ini telah pun diperbesarkan jawatankuasa ini kepada sekurang-kurangnya 10 ahli, dan pengurusinya tidak semestinya terdiri daripada ahli CEC. Ini telah dipindah perlembagaan sebelum ini. Jadi dalam mesyuarat CEC yang baru ini, kita telah melantik jawatankuasa ini yang semuanya terdiri daripada anggota-anggota yang bukan ahli CEC. Jadi ada pengasingan di sana. Kita telah melantik Saudara Ngee Koo Ham sebagai pengurusi jawatankuasa disiplin. Saudara Ngee Koo Ham bukannya ahli dalam CEC, tetapi beliau sebagai pengurusi jawatankuasa disiplin akan menghadiri mesyuarat CEC sebagai ex officio. Selain daripada Ngee Koo Ham, kita telah melantik 10 ahli, iaitu Ram Kapal, Tony Phua, Tan Kwok Yew adalah pengurusi DAP Kedah, Leong Nganga adalah pengurusi DAP Pahang, Chow Kee Chin, ahli Parlimen Rasak, Wong Hon Wai, ahli Parlimen Bukit Bendera, Lee Kee Hiong, seorang ahli veteran kita yang merupakan adun Kuala Kubu Baru, Pang Hock Leong, ahli Parlimen Labis, Saudari Waidat Yong Wei Wei adalah adun kawasan penting di Sarawak, dan Lai Hok Ping. Lai Hok Ping adalah pengurusi Krab veteran DAP. Jadi 11 orang ini akan membentuk jawatankuasa disiplin yang baru. Seterusnya, CEC juga menubuhkan satu jawatankuasa pindaan perlembagaan parti, Party Constitutional Amendment Committee. Jawatankuasa ini akan diberikan masa sehingga convention depan, iaitu 18 bulan kemudian, untuk membawa apa-apa pindaan terhadap perlembagaan parti yang akan melihat bagaimana kita memperkasakan kedudukan DAP Sabah dan Sarawak dalam parti. Kerana ini telah kita bincang dalam kongres yang lalu, Sabah Sarawak ada kedudukan yang lebih istimewa. Kerana dalam perlembagaan persekutuan, Sabah dan Sarawak sekarang dianggap sebagai wilayah, bukannya negeri. Jadi itu juga perlu dilambangkan dalam perlembagaan parti kita, di mana mereka ada kedudukan yang lebih penting ataupun lebih istimewa daripada jawatankuasa negeri yang lain. Jadi ini akan diketuai oleh Saudara Chong Jen Jen sebagai pengurusi yang merupakan pengurusi DAP Sarawak, dan dibantu oleh Saudara Chan Song Hing, ahli Parlimen Kota Kinabalu, Saudara Shahrizan Johan, Saudara Thomas Su, dan Saudara Tan Hong Ting. Mesyuarat CEC juga telah pun memutuskan untuk membentuk jawatankuasa persediaan pilihan raya PRU ke-15, kerana kita telah mensasarkan bahawa persiapan kita mesti bersiap sedia menjelang bulan Ogos tahun ini, iaitu 4 bulan daripada sekarang. Jadi jawatankuasa telah dibentuk untuk membuat segala persiapan pilihan raya yang akan dipengurusikan oleh Saudara Liu Chin Tong, iaitu pengurusi DAP Johor kita, dan akan dianggotai oleh Teresa Kok, Tengku Zupuri, ahli Parlimen Raub, V. Siva Kumar, ahli Parlimen Batu Gajah, Steven Sim, dan juga Saudari Teo Ning Ching. Jadi ini adalah jawatankuasa persediaan pilihan raya yang akan diperbesarkan lagi nanti oleh jawatankuasa tersebut. Selain daripada jawatankuasa yang kita tubuhkan, kita juga menubuhkan beberapa biro untuk membantu memperkemaskan lagi perjalanan parti, iaitu National Legal Bureau, Biro Guaman Kebangsaan yang akan diketuai oleh Saudara Ram Kapal Singh, iaitu akan bertanggungjawab dalam segala hal ehwal guaman. Apa-apa isu yang melibatkan parti yang perlu khidmat guaman akan dirujuk kepada beliau, ataupun kita juga menawarkan khidmat bantuan guaman kepada kes-kes berkepentingan awam, seperti apa yang berlaku di Johor semalam, di mana Cik Sam telah pun Cik Sim tidak dibenarkan ikat jamin. Maka seperti kes tersebut, kita menawarkan khidmat bantuan guaman kita.
Ini di bawah National Legal Bureau. Seterusnya kita ada biro-biro jabatan seperti Biro Organisasi Kebangsaan, National Organizing Bureau, yang diketuai oleh Setiausaha Organisasi Saudara Steven Sim, National Publicity Bureau, Biro Publicity Kebangsaan, sudah tentu Saudari Teo Ching sebagai Setiausaha Publicity. Kita juga tubuhkan satu biro baru, iaitu National Social Media Bureau, Biro Media Sosial, yang akan diketuai oleh Saudara Syarizan Johan. Beliau sangat aktif dalam Twitter dan kita mahu lihat bahawa DAP akan lebih aktif dalam semua platform social media. Okay. Seterusnya kita ada Biro Antarabangsa yang akan diketuai oleh Setiausaha Antarabangsa kita, Saudari Jenny Lasimbang, dan Biro Pendidikan Politik yang akan diketuai oleh Saudara Wong Kah-Wok. Kita juga menubuhkan satu biro dasar yang akan membantu untuk merangka dan menggubal dasar-dasar awam ataupun pendirian-pendirian parti dalam dasar-dasar awam yang akan diketuai oleh Saudara Chan Fong Hing, Ahli Parlimen Kota Kinabalu. Seterusnya ada sebuah biro kebudayaan yang akan diketuai oleh seorang pemimpin veteran kita, Saudara P. Kunasekaren. Beliau adalah Adun Seremban Jaya Tari Negeri Sembilan. Biro NGO akan diketuai oleh Saudari Yang Syafura Osman ataupun Rara, Adun Ketari kita. Dan Public Complaints Bureau, Biro Aduan Awam. Ini boleh mengendalikan apa-apa kes-kes pengaduan awam yang sering dibuat oleh ahli-ahli parlimen kita, adun-adun kita. Tetapi kita nak tubuh satu biro khas untuk membantu mengendalikan apa-apa aduan awam. Sekarang ini banyak kes-kes penipuan, kes-kes scam dan sebagainya. Jadi kita nak melantik Lim Lim Eng, Ahli Parlimen Kepong, yang sudah memang biasa pun mengendalikan kes-kes ini untuk sebagai pengurusi Biro Aduan Awam DAP Kebangsaan. Seterusnya ada Bureau ataupun Labour Bureau yang akan diketuai oleh A. Sivan Nelson, adun daripada Perak. Okay, itu adalah pembentukan jawatankuasa dan biro-biro. CEC juga telah pun memutuskan ahli-ahli yang akan mewakili parti dalam Majlis Presiden Pakatan Harapan, yang terdiri daripada 6 campur 2, iaitu 6 ahli CEC campur dengan ketua pemuda dan ketua wanita. 6 ahli CEC yang akan mewakili parti ialah saya, Lim Guan Eng, Gobin Singh, Ngah Koming, M. Kulasegaren dan juga Steven Sim. Itu adalah semua pembentukan jawatankuasa dan biro. Pada hari ini juga saya juga nak mengumumkan keputusan CEC untuk kita membuat satu pendekatan baru, iaitu DAP akan berlantik jurucakap rasmi di kalangan ahli-ahli parlimen untuk portfolio-portfolio yang tertentu. Ini adalah kali pertama DAP akan endorse ataupun kita melantik jurucakap secara rasmi untuk portfolio-portfolio tertentu. Kita nak supaya setiap orang ahli parlimen kita dapat memberikan pengkhususan ataupun fokus kepada kementerian-kementerian yang mereka mahir, kementerian di mana mereka amat berpengetahuan ataupun mereka ada kepakaran. Okay. Justru itu kita telah pun menyatakan barisan pimpinan ahli-ahli parlimen kita seperti yang dilampirkan, iaitu yang pertamanya Ketua Parlimen DAP Parliamentary Leader Ngah Koming, Ahli Parlimen Teluk Intan. Chief Whip DAP dikekalkan Saudari Eris Lau, Ahli Parlimen Lanang. Dan pengurusi jawatankuasa PAC memang sedia ada Saudara Wong Kah-Wok, Ahli Parlimen Ipoh Timur. Dan kita melantik spokesperson ataupun jurucakap yang baru, yang terdiri daripada untuk kewangan Tony Puah, Ahli Parlimen Damansara. Jurucakap untuk International Trade and Industry untuk MITI, Dr. Ong Kian Ming, kerana beliau merupakan mantan timbalan Menteri MITI. Seterusnya spokesperson for Climate Change, Science and Technology, mantan Menteri Mestek kita, Saudari Yeo Bee Yin, yang memang ada
banyak pengetahuan dan kepakaran dalam bidang ini. Seterusnya, jurucakap untuk pendidikan, iaitu di sebelah saya, Saudari Teo Ning Ching, yang merupakan mantan Timbalan Menteri Pendidikan. Seterusnya, jurucakap untuk wanita, keluarga dan pembangunan masyarakat, Saudari Hana Yeoh, Ahli Parlimen Segambut, yang juga merupakan mantan Timbalan Menteri Kementerian tersebut. Seterusnya, jurucakap untuk sumber manusia, Spokesperson for Human Resources, Saudara M. Kulasegaran, yang merupakan mantan Menteri Sumber Manusia. Jurucakap untuk Plantation Industries dan Commodities, mantan Menteri Perusahaan Utama, Saudari Teresa Kok. Seterusnya, jurucakap untuk pertahanan, Saudara Wong Hon Wai, Bukit Bendera. Jurucakap untuk kesihatan, Saudara Dr. Kelvin Yee, yang juga merupakan pengerusi Select Komiti berkenaan dengan kesihatan di Parlimen. Jurucakap untuk Parlimen dan Undang-Undang ada dua, Ngeh Koo Ham, Ahli Parlimen Beluas, dan Pang Hock Leong, Ahli Parlimen Lapis. Jurucakap untuk Hal Ehwal Sabah, Saudara Chan Fong Hing, Ahli Parlimen Kota Kinabalu. Jurucakap untuk Hal Ehwal Sarawak, Sarawak Affairs, Saudara Chong Jen, Ahli Parlimen Stampin. Jurucakap untuk Hal Ehwal Dalam Negeri, Health Affairs, iaitu Saudara Ram Kapal Singh dan juga Saudara Raya. Jurucakap untuk Alam Sekitar, Saudara Wong Tak, Ahli Parlimen Bentong. Jurucakap untuk IA dan Tenaga, Spokesperson for Water and Energy, Saudara Charles Santiago, Ahli Parlimen Kelang, yang juga pernah berkhidmat sebagai pengurusi Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Jadi beliau ada banyak pengalaman dalam perkara ini. Jurucakap untuk Wilayah Persekutuan, sudah tentunya Ahli Parlimen daripada Wilayah Persekutuan, iaitu Lim Dek Eng dan juga Fong Kui Lun, Ahli Parlimen Bukit Bintang. Jurucakap untuk Pengangkutan, Thomas Su, Ahli Parlimen Kampar. Jurucakap untuk Pertanian dan juga Perindustrian Makanan, Agriculture and Food Industries, Tengku Supuri, Ahli Parlimen Raub, dan juga Ahli Parlimen Sarike, Wong Ling Piao. Kedua-dua kawasan ini merupakan kawasan pertanian dan juga industri makanan. Spokesperson untuk Kerja Raya, Oscar Ling, Ahli Parlimen Sibu. Jurucakap untuk Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan, Tourism, Arts and Culture, Ku Pui Tiong, Ahli Parlimen Kota Melaka. Jurucakap untuk Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Teh Kok Lim, Ahli Parlimen Taiping. Jurucakap untuk Belia dan Sukan, Saudara Steven Sim, yang baru masuk, sebab beliau mantan Timbalan Menteri Belia dan Sukan. Jurucakap untuk Hal Ehwal Luar Negeri, Foreign Affairs, Saudari Kasturi Patu Kawan, sebab beliau adalah Timbalan Setiausaha Antarabangsa TAP. Jurucakap untuk Pendidikan Tinggi, Spokesperson for Higher Education, Saudari Vivian Wong, Ahli Parlimen Sandakan. Spokesperson untuk Domestic Trade and Consumer Affairs untuk KBDN HCP, Saudara Cha Ki Chin, Ahli Parlimen Rasa. Jurucakap untuk Pembangunan Luar Bandar, Saudari Norita binti Suam, Ahli Parlimen Tenung, dan juga Saudara Modi Anak Bimo, Mas Gading, memandangkan kedua-dua kawasan ini adalah kawasan luar bandar. Jurucakap untuk National Unity, Perpaduan Kebangsaan Perpaduan, ialah Saudara Wee Siwa Kumar, Ahli Parlimen Batu Gajah. Dan jurucakap untuk Komunikasi dan Multimedia, Saudari Wong Su Chi, Ahli Parlimen Keluang. Jadi ini adalah senarai penuh semua jurucakap rasmi bagi pihak DAP di Parlimen dan juga berkenaan dengan portfolio-portfolio tertentu. Cuma saya nak jelaskan bahawa dalam sistem spokesperson ini, bukan semua ahli parlimen ada diberikan portfolio tertentu. Beberapa pemimpin kanan kita tidak mengambil apa-apa portfolio sebagai jurucakap kerana kita nak memberikan ruang yang lebih banyak kepada ahli-ahli parlimen lain kita untuk bercakap ataupun mewakili parti dalam portfolio-portfolio tertentu. Umpamanya saya, Wan Eng, Gobin, Kisiang, Kok Wai, kita tidak mengambil apa-apa portfolio tertentu dari segi jurucakap sebab kita lebih kepada general policies and juga general direction untuk parti DAP sebagai ketua dan juga pemimpin utama dalam parti. Dan itu saja
semua pelantikan yang saya nak umumkan pada hari ini. Kalau ada apa-apa soalan, dipersilakan. Terima kasih. Sorry? Untuk biro yang baru, sosial media dengan Malaysia. Sebenarnya banyak biro yang baru. Biro biasa yang kita ada, yang lain tu memang biasa kita ada lah. Yang baru ini social media bureau is one of the new one. NGO bureau is one of the new one. Public complaints bureau, kita pun dulu kita tak ada biro ini, kita sekarang ini buat biro ini. Labor dulu ada. Labor dulu memang ada. Cultural bureau, labor bureau dulu memang pernah kita buat. Cuma yang beberapa pendekatan baru inilah. Social media, of course, is for obvious reason, the importance of social media, and also issues related to social media. It's not just about enhancing our social media presence, but Shahrizan, because he is a lawyer himself, so he will deal with issues regarding regulations and law regarding social media. Jadi pengurusi social media, biro social media ini akan memainkan peranan yang sangat penting untuk membantu publicity biro kita. So we want to strengthen our publicity through social media as well. Yeah, policy bureau also is a new bureau because usually those days or previously kita ada biro berlainan untuk pendidikan, untuk ekonomi dan sebagainya. So we are taking a different approach. We want to combine all public policies into one bureau to coordinate within one bureau so that we can articulate our policies in a more coherent manner. Ada soalan yang lain? Maybe about the S. Murugan who was detained under the Sedition Act recently. Any updates on the case? Release already. He was released under bail yesterday. He was released under bail yesterday. Okay. Okay. Yes. Yeah. YB Lim Kit Siang maklumkan kepada saya pada hari Ahad yang lalu, beliau telah memutuskan untuk tidak menerima mentor ataupun jawatan mentor parti. He make it very clear that he give us full support to the new leadership, but he thinks that it's better for him not to have any official title in the party. So he has made it very clear that he will support us, give us all the guidance and whatever advice we need from him, he will continue to help and give us the support, but without any official title. I don't think so. I think Kit Siang has always made decision based on the interest of the party. So I don't think it's because of labeling or whatever. I think that has been there for years. All these labelings, all this criticism, which we all know will not affect the party unity. And more importantly is that Saudara Kit Siang make his wish known to all our leaders in the dinner on 12th of April that he will remain as supportive as usual, but without any official title. Okay. And we wish to respect his decision. And of course, we thank him for his contribution and sacrifices for the party. Ada lagi soalan yang lain? Yeah. Regarding party hopping, right? What is DAP's policy on accepting party hoppers? Our party position is very clear. We don't accept party hoppers. I was asked these questions yesterday in one of our FB live program.
because one of the former DAP assemblymen who hopped after the fall of the Melaka state government, Noh Hizam, he mentioned in Utusan Malaysia that he's prepared to contest the next general election either under a UMNO ticket or DAP ticket. I can tell him to forget about it. DAP will never accept such frauds, and we will make it as an official party position and policy. We will never accept any hoppers, especially whether they are from our party or other parties. For Noh Hizam, the case is of course very clear. He hopped out when we are down. So right now he wants to come back. He thinks that right now he has lost in the state election. He wants a new platform. He wants to come back. Forget about it. We tell him forget about it. We have many other good and capable candidates in the lineup. Same goes to any people who want to hop to DAP. If they are from other parties with titles or with positions such as Ahli Parlimen or Aldun, our policies is of course no as well. Okay. That's why we want an anti-hopping law. Since Kit Siang was already rejected the offer as a mentor, does the party structure retain the mentor position or as vacant or just skip it? No, actually, the mentor position is not in the party structure. Okay, as I mentioned, it is actually not a position, but it's an honor, it's a title, given to Saudara Kit Siang based on his seniority. But the mentor position is not in the party structure and not in the party constitution. It's just advisory. Okay? Yes? Lodi Lodi was the former minister of environment and but the chair of environment is suggested in the spokesperson. Yeah, because we need to accommodate other MPs as well. The reason why I do this is that I want to get as many MPs as possible to be a spokesperson on respective portfolio. We thought that climate change itself is a very big portfolio already. So I would like begin to focus on climate change, science and technology. And of course, Wong Tak is also known as an environmental activist. That's why we break that into two portfolios or two different spokespersons. Okay. Yeah. 全国大选备战委员会接下来会 focus 一些什么比较重要的事项？ Okay, tadi dari ini tanya apakah fokus jawatankuasa persediaan pilihan raya. Fokus jawatankuasa persediaan pilihan raya ini yang pertamanya akan mendubuhkan satu jawatankuasa persediaan pilihan raya kebangsaan. This is the committee. Selepas itu mereka akan membentuk, memberikan hala tuju kepada setiap negeri apakah persediaan yang perlu dilakukan dari segi strategi, dari segi penerangan, dari segi kempen, dari segi aktiviti in the lead up to the next election, dan juga dari segi isu-isu dan dasar-dasar dan juga bagaimana kita nak menghadapi pilihan raya. So, 那个是包容所有的有关大选的工作。So, ini akan diketuai oleh Saudara Liu Chin Tung. Alright. Ada lagi soalan? Okay, kalau tak ada, saya ucapkan terima kasih banyak. Okay, it's a long time that we never had